Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Untuk soalan ni kena berhati-hati. Okey, kena berhati-hati. Memang kalau kita tengok senarai rumus yang dia bagi dekat kita, kalau Mama Z boleh ambil soalan dari Melaka. Okey, soalan daripada Melaka, dia jelas kat situ. Mana rumus dia? Okey. So Mama Z ambil rumus ni Sebab kadang-kadang kalau data itu seimbang, okay, data yang kita ambil tu data yang memang kita uji, maka kita akan dapat nilai yang cantik sebenarnya. Okey. Sekejap saya nak buat kualana ya. Okey. So katakan ini rumusnya. Okey, Mama Z nak terang dekat rumus. Biasanya kalau macam rumus diberi yang ini, Mama Z bagi cadangan kita pecahkan. Kita pecahkan antara yang warna kuning ni, Mama Z kata kita boleh buat asing untuk mengelakkan kita keliru. Tapi untuk soalan ni sekarang, kalau Mama Z pecahkan, proses yang warna kuning tu dia jadi undefined. Proses yang biru pun jadi undefined. So untuk soalan daripada Kuala Nerang ni, Mama Z tidak nasihatkan pelajar untuk pecahkan. Okay. So untuk soalan A, mula-mula dia nak suruh cari coefficient of correlation ataupun R. Bila kita masukkan, iaitu jadi 8 darab dengan 64182. Kita terpaksa guna nilai ni seadanya sebab kita tak ada data mentah. Okay, tolak dengan jumlah X 512, jumlah Y 1845. Kemudian yang Mama Z duk bincang-bincang dengan awak tadi tu yang ini. Okay, yang ini iaitu kita kena buat dia ni biar berada dalam satu tempat sebab untuk mengelakkan nilai negatif tu lah. Okay, maksudnya di bawah ni ada satu set yang sangat panjang. Okay, set yang sangat panjang. Kemudian dalam kurungan yang pertama ni, Mama Z nak buat nilai X. Dalam kurungan yang kedua ni, Mama Z nak buat nilai Y. Sebelum ni kita pecah-pecah, tapi untuk soalan yang ni tak boleh nak pecah, nanti nilai dia jadi negatif. Kemudian Mama Z ganti nilai, kita dapat 8 darab dengan 6812. Nilai tu kecil, tapi kita terpaksa menerima nilai ni sebab itu yang data yang kita ada. 6812. Yang ini yang Mama Z kata nak tadi, bila kita tolak dengan 512 kuasa 2 ni, dia akan jadi negatif. Sebab itu Mama Z masukkan ke dalam semula sebab kita tak nak bincang lebih daripada itu, nanti dia akan jadi lari daripada silibus matematik account. Okey, kemudian yang ini 8 darab dengan 216342. Kita ingat ke besar dah. Tetapi apabila 1845 ni kuasa 2 nilainya jadi sangat-sangat besar. So sebenarnya Mama Z bagi tahu terus terang nilai yang ini nanti nilai negatif, nilai ini dah negatif dan bila kita darab nanti dia akan jadi positif. Sebab itu Mama Z minta pelajar kekalkan kedudukannya begini. Okey, so katakan Mama Z ambil kalkulator sekejap Okey, kita ambil kalkulator. Mama Z nak masukkan semua benda ni dalam kalkulator sekaligus. Jadi kita tak ada masalah sangat dengan nak mengira benda-benda yang banyak set ni sebab kalkulator yang kira. Pecahan 8 darab 64182 tolak 512 darab 1845. Dengan yang bawah ni ada set. Kemudian kurungan yang pertama Mama Z nak buat 8 darab
6812 tolak 512 kuasa 2. Okey, Mama Z tutup kurungan dulu sebab Mama Z nak buka kurungan yang lain. 8 darab 2 16 342 tolak 1845 kuasa 2 dan Mama Z tutup kurungan yang besar. So, kita akan dapat nilai ni. Okay, kita akan dapat nilai ni negatif 7315. Negatif 0.7315. Mama Z kekalkan nilai lama. Tak logik tu kita tolak tepi dulu. Okey, so kalau Mama Z semak jawapan akhir dia, Mama Z sebelum ni tak tulis jawapan akhir dia. So, sekejap mana jawapan akhir dia. Okey, nombor 2. So, Mama Z dapat negatif 0.7315. Jadi, soalan minta kita buat conclusion. Okey, yang pertama ada negatif tu. Okey, ni kena betulkan ni. Sebabnya, betulkan jawapan akhir. Moderate, sebab ada tanda negatif tu. Sini, negatif linear relationship between X and Y. Okey, dah betul yang ini. So, seterusnya, kalau pelajar nak cari nilai coefficient of determination ataupun R square, kita ambil nilai yang baru kita dapat negatif 0.7315 tu kita kuasa 2. Okey, jawapan tadi kurungan negatif 0.7315 kuasa 2. So, Mama Z akan dapat 0.5351. 0.5351 Mama Z dapat. 0.5351. Dan Mama Z nak kena buat conclusion ataupun interpret. Jadi kita boleh buat, kalau yang tak mahir bahasa Inggeris, boleh buat dalam bahasa Melayu. Kita kena tukarkan yang ini kepada bentuk peratus. Okey, sekejap Mama Z cuba selamatkan untuk charge ni ya. Sekejap Okey, dapat diselamatkan. Okey, untuk kita buat conclusion, kita kena tukar jadi 53.51%. Okey. Variasi Y biasanya Y toncik kan. Dipengaruhi oleh variasi X. Dan ada lebih tu. Kalau kita tengok 100 tolak 53.51. So, yang lebih tu ialah 4649. Okey. 46.49% dipengaruhi oleh faktor lain. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Okey, cuma Mama Z betulkan sikit lah. So, R kita sebab negatif. So, jadi moderate negative linear relationship between X and Y. Kemudian Mama Z cari COD. Mama Z betulkan sikit jawapan COD. Okay, so daripada situ Mama Z buat kesimpulan bahawa Y dipengaruhi oleh X, tapi tak banyaklah, 53.51%. Yang lebih tu Y dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Okay,
So, selesai rakaman kita. Ini soalan terakhir yang Mama Z buat. Okey, selamat mengulang kaji soalan daripada Kolej Mara Kuala Nerang.